Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Yang Tuan Kuasa Masjid Nilai, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya sampaikan salam dan permohonan maaf daripada tuanku kita Wabi Menteri tak dapat hadir disebabkan beliau pagi ni 6 suku. Pagi tadi dah bertolak ke Cameron Highland, ada program dengan orang asli sana. Jadi itulah rutin hujung minggu dan kadang-kadang hari kebiasaan pun Isnin Khamis. Memang kalau tak ada apa-apa memang jarang di pejabat ke sana ke sini. Jadi bila jadi senator tak ada kawasan ni satu Malaysia rupanya. Jadi letih lah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah banyak manfaat yang kita peroleh setakat ni. Sumbangan yang telah diperuntukkan dan telah diedarkan, diagihkan khusus kepada COVID-19 ni sudah meliputi 340 juta sumbangan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Kita fokuskan kepada 10 kelompok sasar, asnaf, gelandangan, B40, ibu tunggal dan juga sebagainya, setakat kemampuan kita lah, dan diteruskan sehingga ke hari ini. InsyaAllah pada pagi ni saya ingat kita tak tengok kitab yang kita belajar, yang kita tengok selalu ni. Kita nak tengok sikit kupasan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabul Arba'in fi Usuliddin. 40 prinsip ataupun 40 usul dalam agama, usul-usul utama dalam agama. 40 prinsip dalam usul utama dalam agama. Saya tengok kitab ni ada satu bahagian yang menarik, iaitu tentang rahsia-rahsia membaca Al-Quran. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni dibuat satu kitab 40 usul ataupun prinsip dalam agama, yang mana beliau himpunkan banyak rahsia-rahsia zakat, rahsia puasa, rahsia solat, rahsia baca Al-Quran, rahsia dan macam-macam lagi. Benda-benda yang menarik untuk kita fahami dalam tempoh waktu yang singkat ini, untuk kita sama-sama tekuni dan juga amal dalam kehidupan kita. Saya baca dalam bab yang kelima berkenaan tentang membaca Al-Quran. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-aslul khamisu fi qiraatil Quran. Usul yang kelima pada pembacaan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Satu hadis riwayat Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umat aku ni adalah membaca Al-Quran. Antara banyak-banyak ibadah yang Nabi tekankan adalah pembacaan Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tengok Al-Quran ini satu perkara, satu mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita sentiasa amalkan, kita akan rasa perbezaannya. Saya ambil contoh yang mudah. Cuba kita, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, satu minggu kita baca Al-Quran. Kalau kita renung lah, kita baca Al-Quran. Beza dengan satu minggu yang kadang-kadang kita sibuk baca Quran pun on off, kadang-kadang tak baca, kadang-kadang lupa baca. Minggu yang kita baca Al-Quran, sentiasa lazimi Al-Quran, kalau kita tengok balik satu persatu, banyak Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan kerja kita pada minggu tu. Urusan hidup kita, apa yang kita nak, apa yang patut kita dapat, semuanya dipermudahkan. Itu antara benda yang biasa berlaku orang yang rajin membaca Al-Quran, yang melazimi Al-Quran.
Dan orang yang melazimi Al-Quran ni, kita tengok hidup dia berbeza. Hidup dia berbeza. Tapi dalam satu keadaan lain, ada juga orang yang dia ni rajin baca Al-Quran, tapi kehidupan dia tak dekat dengan agama. Saya pernah jumpa dengan orang yang hafal Al-Quran 30 juzuk, tapi tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan. Ada. Saya pernah jumpa dengan orang yang hafal Al-Quran, tapi buat maksiat setiap masa, setiap waktu, dalam keadaan dia ni hafiz Quran. Satu ketika, saya ingat lagi pengakuan dia kepada saya, benda ni dah lebih kurang 15 tahun lepas. Dia sentiasa buat maksiat dalam keadaan dia ni hafiz Quran. Maksiat yang besar-besar. Saya tak nak ceritalah benda apa. Satu pagi dia bangun, satu Quran tu hilang daripada kepala dia, hilang daripada ingatan dia. Benda ni tak mustahil berlaku. Sebab apa? Al-Quran ni dia tak akan duduk dekat lidah ataupun dekat hati orang yang ada masalah. Orang yang betul-betul bersedia menerima Al-Quran, barulah Al-Quran duduk dengan dia, Al-Quran berada dengan dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law kana al-Quranu fi ihabin ma massathu an-nar. Dan kalaulah Al-Quran itu berada dalam kulit dan tidak akan disambar ataupun dikena api neraka itu, tidak akan disentuh api neraka. Kalau Nabi SAW kata, kalaulah Al-Quran tu ada dalam kulit kita, maka kulit kita ni tak disentuh api neraka. Sampai tahap macam tu sekali. Betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Sebab itu satu lagi sabda Nabi SAW, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khira. Orang yang mana tak ada walaupun satu dalam rongga dia, dalam mulut dia itu daripada Al-Quran. Maknanya dia ni jenis orang yang tak baca langsung lah Al-Quran. Tak ada langsung daripada mulut dia ni keluar Al-Quran, keluar pembacaan Al-Quran. Kata Nabi, orang ni seperti rumah yang musnah, yang hancur. Tak ada apa lah, tak ada apa. Sebab itu penting untuk kita sentiasa melazimi Al-Quran. Bila baca dalam keadaan mungkin duduk dalam KTM, dalam LRT, dalam kereta, di mana-mana sahaja. Sekarang ni mudah ada aplikasi, sentiasa kita baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ni jangan lupa untuk kita cuba untuk belajar faham makna dia. Sebab kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir Islam yang terkenal, ilmuwan daripada Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata apa? Al-Quran tu tidak diturunkan melainkan untuk diamalkan. Maka orang yang tak mengamalkan Al-Quran ni, hanya sekadar membaca semata-mata, dia termasuk dalam perkara yang tak ada apa-apa, sia-sia. Sebab itu kita cuba untuk belajar dan juga faham Al-Quran. Baca je bagus, dapat pahala insya-Allah. Tapi yang lebih utama adalah untuk kita faham dan juga amal isi kandungan Quran. Sebab tu kebiasaan kita, kalau kita baca Al-Quran satu hari satu muka surat, baca habis satu muka surat, selesai, tutup. Kita cuba ubah kebiasaan baca dan tengok terjemahan, supaya kita lebih faham. Kita ni bukan orang Arab, kadang-kadang tak faham juga kan. Jadi tengok terjemahan. Ada yang tak faham, rujuk ustaz-ustazah yang mahir apa maksud sebenarnya ayat ni. Dan insya-Allah di pihak menteri akan keluarkan satu terjemahan lengkap Al-Quran yang baru. Dah setakat ni dah 28 juzuk selesai dalam tempoh 6 bulan. Orang tak buat kerja macam ni. 6 bulan 28 juzuk dah, sikit lagi nak selesai. Kita nak buat terjemahan baru. Sebelum ni masyarakat pakai tafsir pimpinan Ar-Rahman. Alhamdulillah, dari mula bulan Mac kita dah buat dua benda. Satu, terjemahan Al-Quran baru supaya lebih sesuai. Sebab tafsir pimpinan Ar-Rahman ni daripada tahun 60-an, 70-an, bahasa lama. Jadi kita nak buat baru sesuai dengan isu semasa. Kita buat terjemahan Al-Quran baru dan tafsir Al-Quran baru
Yang kedua di Malaysia selepas tafsir Pimpinan Rahman. Lebih lengkap, lebih terperinci, setiap ayat tu dihuraikan dengan baik, dikaitkan dengan isu semasa semuanya. Itu dah saya ingat akan dilancarkan, tak silap saya, pada sambutan Maulidur Rasul nanti. Tak lama dah. Maulidur Rasul ni lebih kurang dalam 50 hari lagi, kan? Tak sampai 2 bulan lagi akan dilancarkan tafsir Al-Quran yang terbaru, Mukhtasar Al-Bayan, nama tafsir itu. Akan dicetak, dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran, sentiasa hidup dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni adalah antara sumber utama agama kita selain hadis. Selain hadis, Al-Quran ni sumber utama agama. Dan agama itu, kalimah Arab ni ad-din. Din ni apa? Din ni agama. Tapi daripada asal dal ya nun itu boleh timbul macam-macam kalimah. Antaranya dain, antaranya mudun, antaranya Madinah. Asal daripada perkataan yang sama. Dain tu maksudnya hutang. Dain ni maksudnya hutang. Mudun ni ialah kemodenan, ketamadunan. Madinah ni maksudnya bandar. Apa kaitan antara hutang dengan agama? Ad-din dan juga ad-dain. Para ulama simpulkan, sebenarnya hidup manusia ni, hamba ni, sifatnya berhutang dengan Tuhan. Orang yang beragama ni adalah orang yang berhutang dengan Tuhan. Kita berhutang tubuh badan kita, pinjaman Allah. Kita berhutang harta kita, harta ni milik Allah. Kita berhutang anak, isteri, keluarga kita, semuanya milik Allah. Kita berhutang jawatan kita, kita berhutang kebahagiaan kita. Sebab apa? Semuanya Allah pinjamkan kepada kita. Sebab itulah kita kena faham peri pentingnya hidup kita ini sebagai hamba yang berhutang. Kita kena sentiasa jaga akhlak kita, jaga perilaku kita, jaga barang yang kita pinjamkan, yang kita diberi pinjaman daripada Allah dengan baik. Orang yang mana penghutang, dia jumpa dengan pemiutang, biasa dia malu-malu sikit kalau dia tak bayar hutang dia. Betul tak? Kita sama-sama kita jumpa kawan hutang RM5 tapi tak ada duit nak bayar, nak jumpa dia pun malu. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya kita hutang. Tapi kita tak malu nak buat maksiat, kita tak malu tak baca Al-Quran. Sebab inilah kita kena faham kepentingan kita untuk sentiasa kita rasa malu dan banyakkan ibadah. Sebab hakikatnya semuanya pinjaman Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in afdala manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamati minal Quran, la nabiyyun wala malikun wala ghayruh. Dan tidak ada syafaat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Taala, melainkan Al-Quran. Bukan Nabi dan juga bukan malaikat, dan bukan raja dan juga bukan selainnya, kata Nabi SAW dalam satu hadis. Kat sini kita faham bahawa kemuliaan Al-Quran itu sebagai syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, sungguhnya dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kita, pembantu kita, penolong kita. Di hari kiamat itu akan memberi syafaat kepada orang yang bersama-sama dengan dia, yang melazimi dengan dia. Kena rajin baca Al-Quran. Banyak hadis Nabi yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita tengok seterusnya apa yang Imam Ghazali kata. Wa'lam anna liqira'atil Qur'ani adaban zahiratan wa asraran batinatan. Dan ketahuilah bahawa membaca Al-Quran itu ada adabnya dari sudut luaran dan juga dalamannya. Bukan hanya kita capai Al-Quran, baca habis, selesai, tutup, tidak. Nak faham betul-betul bagaimana membaca Al-Quran yang memberi kesan ke dalam jiwa dia, benda ni kena mengaji, kena belajar. Ammal adabu zahiratu fasalasatun. Adab-adab zahir baca Al-Quran ni ada 3. Kita tengok setakat yang termampu, yang kita sempat, insya-Allah.
Al-awwalu an taqra'ahu bihtiram wa ta'zimin hay'atin. Kita baca Al-Quran dalam kita ni memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran ni dalam keadaan kita memuliakan. Apa maksud memulia Al-Quran, mengagungkan Al-Quran? Maknanya kita dalam keadaan yang sempurna, menjaga hak-hak huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Fatihah, bukan baca kaluk-kaluk. Boleh baca laju-laju, tapi kena jaga juga hak huruf. Ada bacaan yang bersifat laju, ada yang sederhana, tapi yang penting hak-hak huruf dijaga. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nak kita hormat Al-Quran itu kena hormat mula dengan hati. Dan daripada hati itulah datangnya penghormatan secara zahir. Maknanya hati kita kena ikhlas baca Al-Quran, kena bersungguh-sungguh baca Al-Quran. Bukan kita tengok orang baca Al-Quran, aku nak baca Quran jugalah. Biar kita rasa nak baca Al-Quran tu kehendak daripada diri kita, daripada jiwa kita. Dan bila kita tak baca sehari rasa macam tak seronok, itu menunjukkan Quran tu dah ada dalam jiwa kita, sebab sebati dengan diri kita. Kerana kata Al-Imam Al-Ghazali, ada kaitan antara hati dan juga anggota kita. Bila hati kita dah ada dengan cahaya Al-Quran, itu yang terzahir kepada anggota kita, maka diri kita pun akan buat perkara yang baik, akhlak kita pun akan buat akhlak yang baik. Kerana apa? Hati kita dah ada Al-Quran. Ini peri pentingnya untuk kita memuliakan dan menghormati Al-Quran mula daripada hati kita sendiri. Wa hay'atul hurmati an tajlisa wa anta 'ala at-taharati sakinan mutriqan. Dan satu bentuk penghormatan itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, duduk kita itu ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan tenang. Tak payah kalut-kalut. Quran tu tak lari mana, dia tak ada kaki. Kita dia yang selalu melarikan diri, tak baca Quran. Duduk baca Al-Quran elok-elok, tenang-tenang, kata Imam Ghazali. Mustaqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Hal ini pun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nak baca Quran moleknya menghadap kiblat. Kecuali ialah kalau kita dalam komuter, takkanlah kita usaha kalau nak pusing, kena pusing sini cari kiblat. Itu tak boleh lah. Ataupun dalam kapal terbang, susah lah. Dalam kereta pun takkan nak buat wrong way kan, tiba-tiba kiblat kat belakang, nak buat wrong way pula, tak boleh lah. Yang paling penting menghadap kiblat. Ghaira muttaki'in wala mutarabbi'in wala na'imin. Bukanlah kita ni baca Al-Quran tu dalam keadaan kita ni kadang-kadang tidur kan, baca tak bersungguh-sungguh. Maknanya boleh baca dalam keadaan berbaring. Ada dalam satu hadis Nabi SAW bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran ketika di pangkuan Aisyah. Nabi berbaring atas riba Aisyah, Nabi baca Al-Quran. Maknanya boleh lah. Cuma maksud kat sini bukan baca-baca tidur gitu. Jadi tak bersungguh-sungguh maksudnya. Kama tajlisu baina yadayil muqri. Seperti mana kita ni duduk di hadapan orang yang membaca Al-Quran, kita penuh dengan adab, penuh kesopanan. Bukan duduk kadang-kadang terkangkang, bukan duduk nampak tak ada adab cara kita, mungkin duduk mencangkung sebagainya. Jadi benda-benda begitu walaupun kecil kita kena pelihara, sebab itu adab dengan Al-Quran. Dan hak Al-Quran tu kita kena baca. Bukanlah kita dapat Al-Quran sebagai hantaran perkahwinan, kita letak atas almari, akhirnya berabuk Al-Quran tu. Ini adab dengan Al-Quran ni antaranya kita kena baca hak dia. Wa taqra'ahu bitartilin wa tafkhimin. Baca Al-Quran tu dengan betul-betul satu persatu, sebutan yang baik, yang jelas. Wa tuaddiyahu harfan min ghairi hadramatin. Dan kita baca Al-Quran tu satu persatu huruf tu bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Tak ke mana-mana lah kita ni. Kita nak baca Al-Quran bukan nak pergi mana-mana. Jadi bila kita nak baca Al-Quran, baca betul-betul. Sebagaimana kita boleh baca surat khabar, kita boleh baca buku lain, kita boleh baca satu persatu, apatah lagi Al-Quran, kalam Allah, hendaklah kita baca dengan baik-baik.
Jangan tergesa-gesa, ambil masa, ambil waktu supaya kita menjaga hak tajwidnya, hak hurufnya, sebab dia kalam Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas kata, la an aqra'a idza zulzilati wal qari'ata atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'a al-baqarata wa ala imrana hazramatan. Kata Sayyidina Ibn Abbas, aku baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha dan juga surah Al-Qari'ah, dan aku tadabburnya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dalam keadaan tergesa-gesa. Apa kata kunci kat sini? Kalimah tadabbur. Kata Ibn Abbas, aku lebih suka baca surah yang pendek, Iza zulzilatil ardu zilzalaha ataupun Al-Qari'ah, daripada aku baca yang surah-surah yang panjang, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dalam keadaan tergesa-gesa. Keutamaannya adalah pada tadabbur juga. Tadabbur ni apa? Da'bara ni maksudnya belakang. Kita kalimah Melayu dubur ni maksud dia punggung, tapi bahasa Arab bila kita kata dubur tu maksudnya luas. Boleh maksudnya belakang, boleh maksudnya selepas, sejurus selepas dan sebagainya. Bila kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni maksudnya kita cuba untuk tengok apa yang di sebalik ayat tu, faham apa yang Allah kata. Bila Allah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kita cuba faham. Kita tahu segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita faham kenapa kita kena puji Allah. Sebab Allah beri kita banyak nikmat, sekian. Kita huraikan, kita fahamkan setiap nikmat yang Allah sebut, supaya bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, benar-benar kita puji Allah. Dan Alhamdu dalam kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dia dulu. Bila kita faham Alhamdu tu bukan hanya puji semata-mata, tapi satu puji, yang keduanya syukur. Alhamdu itu dia cabang yang pertamanya puji, yang keduanya syukur. Kena serentak. Bila kita lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, mulut kita puji, hati kita syukur. Itu maksud alhamdu dalam kalimah alhamdulillah. Kena faham macam tu. Itu namanya tadabbur. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita faham bahawa bila Tuhan tu sekalian alam, selainnya bukan Tuhan. Selainnya adalah dipertuhankan. Harta dipertuhankan, rumah dipertuhankan, kereta dipertuhankan, jawatan dipertuhankan. Tuhan sekalian alam ni siapa? Allah. Itu je. Yang lain kita yang menuhankan. Kita yang menganggap itu yang utama. Bila kita menganggap jawatan yang utama, maka jawatan itulah seolah-olah Tuhan bagi kita. Kita menganggap harta itu yang utama, seolah-olah harta itulah yang utama bagi kita. Sebab itu kita faham macam tu. Itu namanya tadabbur. Dan tadabbur ni dia kena, kalau boleh sama-sama ajak dalam kumpulan. Ada ustaz yang baik. Saya ingat kalau di sekarang ni di media sosial, antara yang baik kita boleh tengok Ustaz Sya'ari Abdul Rahman, duduk Bangi tak silap saya. Ustaz Sya'ari ni memang dia ada buka satu pusat tadabbur Quran, dengan ada lagi lah 6-7 orang ustaz-ustaz ustazah lain yang kepakarannya bidang Al-Quran. Mereka gali satu persatu setiap ayat Quran sebut tu apa sebab dia, setiap surah tu apa munasabah kaitannya, setiap Quran sebut tu apa hikmahnya, satu persatu. Dia ada buka kelas tadabbur Al-Quran, Ustaz Sya'ari, bagus dia. As-sani an tatashawwaqa fi ba'd al-awqat ila aqsa darajat al-fadl fi, wa dhalika bi an taqra'ahu fi as-salati qa'iman khususan fil masjid wa bil lail. Dan yang kedua, yang pertama tadi kita sebut baca Quran dalam keadaan kita ni memuliakan, mentakzimkan Al-Quran. Yang keduanya kita baca Al-Quran ni pada waktu-waktu yang tertentu, yang fadilatnya lebih. Pilih waktu tertentu.
Dan cadangan Imam Ghazali, sebaiknya antara contoh dia bagi baca Al-Quran dalam solat, ketika berdiri dalam solat, khususnya di masjid pada waktu malam. Dia cadang macam tu. Baca Al-Quran dalam solat berdiri khususnya di masjid pada waktu malam. Li'anna al-qalba fil laili asfa. Kerana sungguhnya hati ni pada waktu malam ni lebih suci, lebih hening, lebih bening, lebih bersih. Baca Al-Quran dalam solat, kita solat 2 rakaat, mungkin solat tahajud di masjid di tengah malam, ini yang paling afdal kata Imam Ghazali. Tapi yalah, zaman sekarang ni PKP tak boleh sampai tengah malam. Mungkin lepas Isyak tu kunci lah, tak apalah, solat di rumah. Sebab tu rumah kita pun kena ada satu ruang. Kalau ada rumah ataupun bilik yang sesuai, ruang yang sesuai, ruang kita ni solat, ruang kita ni baca Al-Quran tanpa diganggu oleh siapa-siapa, anak-anak. Senang untuk kita malam-malam kita solat, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran yang terbaik waktu bila? Kata Imam Ghazali, waktu kita dalam solat, berdiri dalam masjid pada waktu malam. Tak boleh di masjid, buatlah di rumah. Kerana pada waktu malam ni hati lebih hening, lebih bersih, lebih tenang. Li'annahu afraq. Pada ketika ni dia kosong, hati kosong. Cubalah tuan-tuan, puan-puan baca Al-Quran pada waktu siang dengan waktu malam. Beza, keadaan dia beza, suasana dia beza, penerimaan dia pun berbeza, hati kita pun berbeza. Siang ni biasa kerja, bila kerja ni kalut. Siang ni biasa bising, banyak urusan. Tapi beza dengan malam, semua orang tidur. Bila orang tidur, masa itulah masa yang sesuai sebenarnya untuk kita baca Al-Quran, untuk kita renung tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita rasa resah, rasa tak seronok, ambil Al-Quran, capai baca di tengah malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan pada kita, berikan jawapan pada kita. Fa innaka wa in khalwata bin nahari fataraddudu al-khalqi wa harakatuhum fi ashghalihim yuharriku batinaka. Dia kata, sebutlah kalau baca Quran waktu pagi ni pun susah. Wa yashghiluka an tadabburi, payah nak tadabbur, khususan in kunta tatawaqqa an tutlaba bi shaghlin min al-ashghal wa kayfama qara'tahu walau muttaji'an min ghairi taharatin fala yakhlu an al-fadla. Kita kalau baca Quran tu siang ni pun macam tu lah juga, susah. Kita akan sibuk dengan benda-benda yang lain yang susah untuk kita ni fokus kepada pembacaan Al-Quran sendiri. Ini menarik yang lepas ni. Fa in kunta min tujari tariqil akhirah. Kalaulah kamu ni, kata Imam Ghazali, sebahagian daripada saudagar perniagaan jalan akhirat. Maknanya kita ni ibaratnya orang yang berniaga, tapi perniagaan kita matlamat dia bukan keuntungan dunia tapi keuntungan akhirat. Seolah-olah ni kita peniaga, kata Imam Ghazali. Fala yasalang alaika tarkul fadl. Jangan kita ni bermudah-mudahan tinggalkan fadilat-fadilat macam ni. Baca Al-Quran di tengah malam, baca Al-Quran dengan adabnya. Fadilat-fadilat ni walaupun nampak kecil, tapi jangan tinggal. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu, man qara'a al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri dalam solatnya, dia memperoleh 100 pahala. Man qara'a al-Quran wa huwa qa'idun fi shalah. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia ni duduk dalam solatnya, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Setiap huruf tu dia dapat 50 pahala. Wa man qara'a al-Quran fi ghairi salatin wa huwa ala wudu'in fa 25 hasanah. Siapa baca Al-Quran di luar solat dalam keadaan berwudu, dan bagi dia 25 pahala. Wa man qara'a al-Quran ala ghairi wudu'in fa 10 hasanah. Dan siapa baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk, maka dia akan dapat 10 pahala. Ini bagaimana kita faham kelebihan kemuliaan Al-Quran. Kita baca hatta dalam keadaan tak berwuduk sekalipun kita dapat pahala.
Kata Sayyidina Ali dapat 10 pahala luar solat tak berwudu. Tapi janganlah kita aim yang 10 ni, tak apalah kata, cukuplah 10 kata, yang lain tu bagi kawan lain pula kan, kita nak sikit-sikit je. Tidaklah begitu, jangan macam tu. Kita aim yang 100 terus. 150, 25, 10. Dan seterusnya Imam Ghazali, yang ketiga Imam Ghazali kongsikan kepada kita, bacaan Al-Quran itu berapa tempoh sebaiknya untuk kita khatam. Fi miqdaril qiraah walahu 3 darajat. Adnaha ay yakhtima fi syahri marrah. Bagi Imam Ghazali rahimahullah, seorang itu baca Al-Quran yang paling rendah, paling bahasa kita ni paling lekeh lah. Imam Ghazali kata paling lekeh baca Al-Quran ni khatam sebulan sekali. Ini standard Imam Ghazali. Standard Imam Ghazali paling rendah, paling lekeh lah, sekali sebulan khatam. Kita ni tak tahulah nak bandingkan dengan tahap Imam Ghazali letak ni. Paling rendah sebulan sekali. Wa aqsaha ay yakhtima fi kulli 3 ayyamin marrah. Dan paling tinggi, paling hebat kata Imam Ghazali, paling cemerlang kalau kita boleh khatam Al-Quran dalam tempoh sekali 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yafqah man qara al-Quran fi aqalli min salasatin. Tak faqihlah ataupun tidak fahamlah seorang itu daripada pembacaan Al-Quran ni kalau dia kurang daripada 3 hari. Ini satu hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi. Dan tengah-tengahnya wa'adaluha, kata Imam Ghazali, yang tengah-tengahnya, yang paling rendah sebulan sekali, yang paling hebat 3 hari sekali, yang tengah-tengah Imam Ghazali kata ayakhtima fi kulli usbu'in marrah, setiap seminggu sekali. Ini pun dah tahap tok wali lah. Seminggu sekali khatam Al-Quran. Ini Imam Ghazali kata tahap average. Itu bagi standard Imam Ghazali. Jadi kita ni setakat mana kata? Itu yang kita kena muhasabah balik. Pun begitu, Imam Nawawi kongsi banyak cerita menarik, cerita pelik-pelik. Ada ulama khatam Al-Quran 8 kali sehari. 8 kali sehari. Antaranya namanya Abu Uthman Al-Maghribi, guru kepada Abdul Rahman As-Sulami, seorang ulama yang terkenal. Dia khatam Al-Quran 8 kali sehari. Makan apa tak tahu kan. Kita makan segala kismis minda, makan itu makan ni, Quran tak lekat-lekat kok, tak habis-habis. Dia 8 kali sehari. Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Islam, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i khatam sehari sekali. Sehari sekali. Ada yang khatam 2 kali sehari, ada yang khatam 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, ada yang khatam sehari 2-3 kali. Macam mana mereka ni sebenarnya? Yang pertama, kita faham benda ni tak mustahil. Dari sudut yang pertama, keberkatan masa. Kadang-kadang kalau kita perhati, waktu kita, waktu ibadah kita, peluang kita untuk beribadah dalam 24 jam sebenarnya banyak, tapi kita buat benda lain. Termasuk saya lah, kadang-kadang kita kali buat benda lain. Waktu untuk kita ibadah tu banyak, untuk kita ni buat ibadah, cari pahala banyak. Tapi kita dibiasakan dengan nak baca Al-Quran kena duduk di masjid, tak boleh duduk tempat lain. Kita nak berzikir ni kena ada tempat tertentu. Tidak, benda ni benda yang boleh kita biasa. Sambil bawa kereta boleh baca Al-Quran, bagi yang menghafal lah, ataupun pasang audio Quran, kita ikutlah sekali, boleh juga pahala. Duduk bawa kereta senyap sambil duduk menyumpuh orang kan. Apa lambat sangat, jam jalan sebagainya, tak ada air pula, stres lagi. Jadi benda-benda macam tu kita boleh curi-curi, akhirnya dapatlah kita baca Al-Quran.
Dan tidakkah sebenarnya, tadi saya baca kata hadis tak boleh baca Al-Quran kurang, khatam Al-Quran kurang daripada 3 hari. Kenapa ada ulama sampai 8 kali? Melampau sangat kata. Sebenarnya larangan Nabi ni dalam bentuk untuk kefahaman orang awam. Sebab apa? Orang awam ni tak sama dengan para ulama dari sudut kefahaman Al-Quran. Para ulama salafus soleh ni Quran ni dah ada dalam hati, dah ada lekat. Jadi dia baca tu untuk dapat fadilat Al-Quran, pahala Al-Quran. Jadi benda tu dia dah faham lah, jadi dia baca lah. Itu yang boleh sampai 8 kali sehari, yang sehari sekali, seminggu sekali. Itu benda tu dah biasa dah. Quran tu dalam hati dia, Quran tu kat mulut dia. Kita baru nak faham, baru nak tengok, baru nak ikut satu persatu. Jadi itulah Nabi kata tak molek kalau kita khatam Al-Quran kurang daripada 3 hari. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga memberi manfaat kepada kita, memberi semangat kepada kita untuk kita ni membanyakkan baca Al-Quran, faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Cuba cari peluang dan masa untuk kita sama-sama, mungkin dengan keluarga sebagainya, biasa baca Al-Quran, tapi kali ni kita cuba faham Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itulah yang akan jadi petunjuk kepada kita, syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.